dihancurkan pada tahun 70 Masihi. Pada tahun itulah satu kotak. Kotak tu nama dia Ark of Covenant. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil tabut dalam surah Al-Baqarah. Dalam tu ada ma baqiya min ahli Musa wa Harun. Ada barang-barang mujizat Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada setengah pendapat Nabi Sulaiman kumpulkan buku-buku sihir, letak dalam tu. Kan? Dan Yahudi memang cari kotak tu. Tabut tu dia cari. Lepas tu dia gali seluruh Palestin, dia gali. Dia belum dapat gali bawah Masjid Aqsa je lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6 pada sejarah maknanya Palestin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid al-Masjidil Haram wal Masjidil Rasul wa Masjidil Aqsa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ketiga masjid. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid An-Nabawi dan yang ketiga Masjid Aqsa. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menggalakkan kita untuk pergi ke tiga masjid. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid An-Nabawi dan yang ketiga Masjid Aqsa. Ketiga-tiga masjid ni dia ada kelebihan yang tersendiri. Masjidil Haram ni dia adalah tempat untuk kita kembalikan fitrah. Fitrah ni maknanya sifat kemanusiaan. Kan? Dekat situ kita belajar sifat maknanya kemanusiaan untuk diri kita tu. Jadi maknanya sebab itu Mekah tu sendiri berasal daripada perkataan bakah ataupun menangis. Dengan sendiri biasanya orang kalau ke sana mudahlah dia nak menitiskan air mata. Kan? Mudah untuk dia balik pada fitrah. Tuan-tuan sekalian manusia ketika lahir dia menangis. Menangis ni fitrah manusia. Manusia mula-mula dia lahir, dia menangis. Jadi sebenarnya menangis ni adalah fitrah manusia. Maknanya menangis ni dia akan mengembalikan sifat kemanusiaan kita. Dan sebab itu banyak ada hadis disuruh dan digalakkan untuk menangis, ingatkan dosa dan sebagainya, kasihan dan sebagainya. Bila manusia semakin membesar, kadang-kadang dia menangis bukan kerana fitrah. Ketika itu dia menangis kerana dendam, tak puas hati, kan? Rasa tak suka dan sebagainya. Jadi maknanya tangisan tu bukan tangisan fitrah dah. Sebab itu disuruh kita untuk pergi ke Masjidil Haram supaya kita balikkan nangis tu sebagai fitrah. Nangis kita bukan sebab dendam. Nangis kita memang betul-betul ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan kalau orang pergi ke Mekah. Masjid Nabawi pula adalah untuk refresh iman. Dia untuk kita mengembalikan semangat keimanan. Dalam hadis yang disebut, Al-iman sayati ilal Madinah kama ta'til hayy ila hijriha. Iman akan pulang ke Madinah seperti mana ular pulang ke sarang. So, dengan sendiri kalau kita pergi ke Madinah, kita teringat pada Nabi, kan, kita akan rasa nak taat, kan? Jadi taat, jadi nak maknanya berselawat, nak jadi beribadah dan sebagainya. Okay? Masjid Aqsa ni tempat refresh untuk semangat jihad. Jihad bukan membunuh tapi membangun peradaban ummah. Itu jihad. Jadi sebab itu dari jihad ekonomi, jihad. Sebab itu kita ingat Masjid Aqsa dia akan related dengan jihad. Dengan kita membangunkan sesuatu untuk ummah. Dan benda jihad ni daripada dulu sampai zaman kita, sampai akhir zaman nanti pun akan berlaku semangat-semangat jihad di sana. Sampai besok peperangan antara Dajjal dan orang beriman juga berakhir di sana. Jadi siapa pernah pergi Masjid Aqsa tu, dia memang tanah tu tanah barakah tu jadikan orang berani. Saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa, saya kata, Imam, apa rahsia keberanian orang Palestin? Tak takut pun, berani pun. Kata Imam Masjid Aqsa, kata apa? Bukan pada orang Palestin, tapi pada tanah Al-Aqsa tu, tanah Baitul Maqdis tu. Satu hari tuan-tuan sekalian, saya bawa rombongan untuk pergi ke sana. Waktu tu tengah macam inilah, tengah nak perang macam ini. Makcik-makcik waktu tu kan semua, Ustaz, kita batalkan trip kita ni. Takutlah, tak berani lah. Jadi saya kata waktu tu, tapi tak sebesar ni waktu tu. Saya kata
Kita semua hotel pun dah bayar kan. Jadi semua dah diselesaikan. Kalau siapa nak ikut bolehlah, siapa tak nak pun tak apa. Akhirnya semua maknanya bersetuju untuk pergilah, tak apa. Selamat saya, selamat insya-Allah. Pergi tuan Syaitan. Lepas tu tengah macam ni lah Gaza tengah kena serang, melempah sampai ke Jerusalem, sampai ke Aqsa. Sampai dekat Aqsa tuan-tuan sekalian, makcik-makcik yang nak batalkan trip tu, saya tengok, dia berada di barisan hadapan. Yahudi marah sama Yahudi tu. Boleh jadi berani. Rupanya tanah Al-Aqsa tu memang akan jadikan orang jadi berani. Dia ada keberkatan tanah tu. Tanah syahid kan. Macam kita bulan Ramadan, kenapa boleh orang berhenti merokok ke, boleh orang nak beribadah, sebab keberkatan Ramadan tu yang jadikan kita boleh nak ibadah. Macam tu juga orang pergi Mekah. Kenapa orang pergi Mekah boleh nak sembahyang ke? Keberkatan tanah Mekah tu. Sebab itu hidup kita ni kena cari keberkatan. Rezeki kalau ada berkat, dia bawa kita ke arah kebaikan. Dengan sendiri itu akan bawa ke arah kebaikan. Umur kalau ada berkat, dia bawa kita ke arah kebaikan. Kan? Jadi itu kelebihan. Nabi kata, kalau nak bersusah payahlah pergi ke 3 masjid. Kan? Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mula-mula saya jejak kaki ke Masjid Aqsa pada tahun 2009. Saya menjanji kat diri saya dekat Masjid Aqsa waktu tu, ya Allah izinkan aku bawa seramai mungkin orang pergi ke Al-Aqsa. Kan? Jadi maknanya orang pergi, orang tengok, orang dapat semangat, dan balik orang bawa maksudnya kisah-kisah Masjid Aqsa, kongsikan dengan ramai orang supaya orang ada kesedaran. Kan? Sebab Masjid Aqsa ataupun Palestin ni, dia rutin dia tiap-tiap tahun memang ada serangan. Biasanya bulan Ramadan. Tuan-tuan, kali ini peperangan pada bulan Rabiul Awal. Sebenarnya dia spark untuk perang lebih besar lagi nanti. Ketika bulan Ramadan atau sekitar bulan Ramadan. Jadi semangat kita jangan sekadar sekarang ni. Lepas tu saya nak bincang masjid ni, kita bincang sejarah Palestin dan Masjid Aqsa, biar kita dasar kita ilmu, kita faham. Baru semangat tak luntur. Kan? Kita faham benda tu. Sebab dia spark lebih besar lagi. Kalau kita tengok, dulu orang-orang yang tak sokong Palestin, Mak Saleh pun sekarang dah start sokong Palestin. Kan? Dia dah spark lebih besar lagi. Dia memang tempat bumi untuk, maknanya orang ingat sana, orang akan teringat mengenai jihad, mengenai semangat dan sebagainya. Okey. Hadis seterusnya, hadis yang ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailatu usriya bi ra'aitu Musa wa idza huwa rajulun ka'annahu min rijalin syu'ah wa ra'aitu shanu'ah wa ra'aitu Isa fa idza huwa rajul rab'ah ahmar ka'annama kharaja min Dimash wa innahu ashbahu waladi Ibrahim bih. Thumma utitu bi'ina'ain fi ahadihima laban wa fil akhar qamr faqala ishrab ayyuhuma syi'ta fa akhadhtu laban fa sharibtuhu faqila akhadhta al-fitrah ama innaka law akhadhta al-qamar awat ummatak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam aku diperjalankan, iaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melihat Nabi Musa AS, dan ia adalah seorang yang kurus, berambut rapi, seakan ia adalah dari Shunuah. Kemudian aku melihat Nabi Isa AS, dan dia adalah orang yang tegap, berkulit kemerah-merahan, seakan ia baru keluar dari mandi bersuci, dan dengan ciri-ciri itu, ia tampak seperti putra Ibrahim AS. Kemudian didatangkan kepadaku 2 bejana yang satu-satunya berisi susu dan satu lagi berisi arak. Kan? Arak waktu itu belum diharamkan lagi. Jibril AS berkata, minumlah engkau mahu di antara keduanya. Maka aku mengambil susu dan meminumnya. Maka dikatakan kepadaku, engkau mengambil yang sesuai dengan fitrah. Jikalau engkau mengambil arak, maka hancurlah umatmu dengan arak itu. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, okey. Saya nak cerita mengenai Bani Israel. So kita dah cerita mengenai sekadar Baitul Maqdis, kita dah faham tanah wakaf dan sebagainya.
Sekarang ni kita nak cerita mengenal Bani Israel dulu. Okay. Bani Israel ni bangsa. Dia bangsa. Bani Israel yang dilaknat dipanggil Yahudi. Yahudi adalah Bani Israel yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bani Israel adalah bangsa. Bani Israel dalamnya ada orang beriman. Kan? Dalamnya ada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Orang Yahudi nak kita kenal dia sebagai Israel. Dan dia bagi nama negara itu sebagai Israel. Dia bercita-cita untuk membuat negara daripada 6 buah negara sekarang. Dan kalau tengok dia punya bendera, dia ada 6 bintang. 6 bintang tu 6 tanah yang dia nak ambil. 6 bintang, atas ada calit, bawah ada calit. 6 bintang daripada 2 buah sungai. Sungai Nil yang di Mesir sehingga sungai Furat yang berada di Iraq. Kan? Dia bercita-cita nak 6 negara ni sebenarnya. 6 negara tu mana? Mesir, kemudian Palestin, kalau sekarang ni, kemudian Jordan, kemudian Syria, kemudian Lebanon, dan sebahagian daripada Iraq. Saya ulang balik. Laju sangat Ustaz ni, nak salin tak sempat. Kan? Yang pertama Mesir, yang kedua Palestin, yang ketiga Jordan, yang keempat Syria, yang kelima Lebanon, dan yang keenam sebahagian daripada Iraq. 6 negara ni di antara 2 buah sungai, Sungai Nil di Mesir dan Sungai Dajlah yang berada di Iraq. 6 negara ni dia nak, dan dia pernah cuba ambil. Dia ambil Bukit Golan daripada Syria. Dia pernah ambil Sinai tapi tidak berjaya. Jordan, kan, sebahagian besar tanah dia ambil. Tebing barat tu Jordan punya. Kan? Begitu juga dengan nak ambil Lebanon dan sebahagian daripada Iraq. Dan ini cita-cita mereka diletakkan dalam bendera mereka. Dan didoktrinkan pada anak-anak ni, benda itulah didoktrinkan sejak kecil lagi. Kan? Jadi ini orang Yahudi. Okay? Ataupun orang Yahudi. Jadi Bani Israel bangsa. Kemudian Yahudi ni adalah Bani Israel yang dilaknat. Dalam Quran Allah sebut bagaimana sebahagian Bani Israel dilaknat atas lisan Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini dipanggil orang Yahudi yang engkar dan mungkar Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Orang Yahudi ni dia berasal daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia ada 2 orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Daripada Siti Sarah lahir Bani Israel. Daripada Siti Hajar lahir orang Arab. Okay? Daripada Siti Sarah lahir Bani Israel. Daripada Siti Sarah, daripada Siti Hajar lahir bangsa Arab. Orang Yahudi dengan orang Arab ni dia sepupu. Kan? Sebab itu perangai dia orang lebih kurang sama je. Kalau baik, baik betul. Kalau beriman. Kalau jahat, ya Allah, kering hati. Tak ada bangsa di dunia yang sekering hati tu. Kita lihat hari ini, Israel bom Gaza, sama je dengan Bashar Assad di Syria, bom rakyat dia. Orang Arab, dia kalau tak beriman, memang kering hati dia. Dia tak ada belas kasihan langsung. Kan? Bashar Assad, Syria. Sebab dia sepupu. Kan? Dia daripada Bani Israel, kemudian daripada Siti Hajar lahir bangsa Arab. Di antara kedua-dua ini, Arab dengan Bani Israel paling banyak diutus para nabi. Orang Arab hanya 4 orang nabi sahaja. Arab hanya ada 4 orang nabi sahaja. Kan? Yang pertama Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud makamnya berada di Hadramaut di Yaman. Nabi Hud alaihissalam. Yang kedua Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib makamnya berada di Jordan. Nabi Shu'aib ni bapa mertuanya Nabi Musa. Nabi Musa Bani Israel. Nabi Shu'aib tu orang Arab. Bapa mertua Nabi Musa. Yang ketiganya Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam makamnya berada di Mesir. Dan yang keempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makamnya berada di Madinah. Kan? Jadi daripada bangsa Arab 4 orang nabi ni. Nabi Ibrahim waktu tu belum lagi
jadi bangsa Arab ke, atau bahasa Yahudi belum lagi. Dah ke bawah tu baru jadi. Bani Israel banyak nabi. Banyak nabi diutus daripada Bani Israel. Kan? Ini Bani Israel. Kemudian Bani Israel ni, tuan-tuan sekalian, kita ambil sejarah Bani Israel dulu. Sebab dia ada cerita Nabi Musa dengan Nabi Isa ni. Bani Israel. Bani Israel ni daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak kan? Maknanya Siti Sarah Nabi Ishak. Nabi Ishak. Nabi Ishak ada anak namanya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub inilah nama lain dia adalah Israel. Jadi Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni nama lain dia adalah Elias Israel. Jadi kalau Bani Israel mana Bani anak-anak Yaqub. Jadi antara anak Nabi Yaqub ataupun anak Israel ni, anak Yaqub ni, dia ada 12 orang anak. Itu yang jadi 12 kabilah besar Bani Israel. 12 orang. Salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Pendekkan cerita, Nabi Yusuf dikhianati adik-beradik dia, kemudian dibuang ke telaga, pedagang ambil bawa ke Mesir. Membesar dia di Mesir. Membesar di Mesir, pendekkan cerita, dia jadi menteri di Mesir. Kemudian pendekkan cerita, dia bawa semua adik-beradik dia, termasuk bapa dia, pindah ke Mesir. Ingat tak tadi, ada 6 negara yang dia nak. Sebab Bani Israel pernah berada di Mesir. Baik dia dengan orang Kibti. Orang Kibti itu orang Mesir. Orang Mesir, orang Kibti, bangsa Kibti. Berbaik dia pada bangsa Kibti, ketua-ketua Bani Israel ni melafazkan lafaz penghambaan. Dia kata okeylah, sebab Bani orang Kibti ni baik dengan kita jadi hamba lah khidmat untuk orang Kibti. Dan lafaz tu diterima. Sebab itu apabila dah ke bawah, orang Kibti jadikan sungguh-sungguh hamba. Dulu macam lafaz hamba, tapi macam kawan-kawan je lah. Bantu. Kan? Jadikan hamba betul-betul. Sampai zaman Fir'aun. Jadi hamba betul-betul. Itu yang ketika dilahirkan Nabi Musa AS, kenapa Nabi Musa tak boleh bawa lari je turun Bani Israel? Sebab dia ada lafaz penghambaan tu. Itu yang dia kena selesaikan 2 benda. Satu, dia kena ajak Fir'aun beriman. Yang keduanya, dia kena minta bebas. Lafaz penghambaan tu bebas. Daripada Fir'aun. Pendekkan cerita. Kan? Nabi Musa ni, dia membesar dekat istana tau. Jadi, orang anggap dia memang putera mahkota. Jadi, dia dengan Fir'aun ni memang baik. Kan? Fir'aun waktu yang ambil dia tu, Fir'aun bapak. Kemudian bapak dia meninggal, yang Fir'aun membesar adik-beradik dia ni. Adik-beradik dia ni, yang mengaku Tuhan. Kan? Jadi, yang mengaku Tuhan tu adalah Fir'aun yang anak, Ramses II. Jadi, bila dia lari dekat Madian, pendekkan cerita, dia lari Madian, dengar bapak meninggal lah. Adik dah jadi raja. Itu dia balik, nak jumpa adik dia. Tiba-tiba di Bukit Tursina turun ayat idhab ila Fir'aun innahu tagha. Kau pergi ke Fir'aun, adik ni dia dah melampau, dah sampai mengaku Tuhan. Itu yang dia datang, kan? Baik je, dek, apa cerita dek? Aku Tuhan lah dek. Kan? Apa cerita dek? Alah biarlah aku Tuhan. Tak boleh dek, tak boleh, entah Allah akan datangkan azab. Itu yang berlaku beberapa tanda tu. Kan? Air jadi darah, katak tiba-tiba banyak. Bila katak banyak kan Fir'aun jumpa Musa. Panggil Musa, bang, apa cerita ni bang? Tolonglah doa pada Tuhan kau ni kan. Musa berdoa, kau jangan aku Tuhan tau. Janji. Okay, janji. Kan? Elok, baik je. Aku Tuhan lagi. Itu datang banyak. Kan? Maknanya ujian. Sampai last sekali. Jadi maknanya Tuhan turun ke azab. Maknanya sampai mati anaknya Ramses II tu. Tu yang dia marah sangat. Apa punya Tuhan ni kan, sampai anak aku kan, putera mahkota tu mati. Dia kata dulu ayah kita bunuh anak bawah 2 tahun Bani Israel. Kan sekarang ni maknanya itulah sebab kau tak beriman. Itu dia kata, kalau macam ini, kalau nak keluar daripada Mesir, keluarlah. Nak berambus sangat kan, bahasa nak serang faham. Berambus lah.
aku bebaskan kamu semua. Itu baru Nabi Musa boleh bawa keluar Bani Israel. Kan? Kalau tidak, kenapa tak ada berawalnya? Baiklah kita cabut malam-malam. Kenapa tak macam tu? Kan? Jadi keluar. Keluar kemudian headingnya mana? Headingnya Baitul Maqdis. Pendekkan cerita, dia sesat 40 tahun dekat Sinai. Orang Bani Israel buat hal sesat 40 tahun. Jadi apabila dah dapat petunjuk untuk pergi ke Baitul Maqdis, sampai dekat Jericho. Dekat Jericho, dia tahu Baitul Maqdis ni tidak mengalu-alukan mereka. Jadi nak masuk kena perang. Itu yang Bani Israel kata kat Musa, Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kau pergi sorang-sorang boleh tak? Nanti kau dah menang, baru panggil kami. Itu Nabi Musa kata, apalah punya orang. Kau punya hal, kita sesat 40 tahun, tiba-tiba dah dekat Baitul Maqdis, tak nak pergi pula. Dah lah, tak nak pergi, dah lah. Itu Musa meninggalkan kaum dia. Mana kaum, dia pergi sorang dia, dan Nabi Musa tak sampai Baitul Maqdis. Dia meninggal. Jadi, dalam peristiwa Isra Mi'raj, ahli kitab tak seorang pun tahu di mana makam Nabi Musa. Tapi Nabi kata, aku diperlihatkan. Aku tahu makam Nabi Musa mana. Ditanya oleh ahli kitab, kat mana? Di Kuthaibil Ahmar. Di Pergunungan Merah. Jadi dekat Jericho tu, ada satu tempat pegunungan. Kalau waktu petang, simbahan matahari itu menjadikan gunung tu berwarna seakan-akan warna merah. Ketika para sahabat datang, jumpa makam dan sahabat berijtihad. Sebab Nabi tak sempat tunjuk, Nabi dah wafat. Sahabat berijtihad, oh ini makam Nabi Musa AS. Kan? Jadi bagi orang Yahudi, Nabi Musa tu pergi dan meninggal di Mount of Nebo. Mount of Nebo sekarang di Jordan. Mount of Nebo bagi orang Yahudi dan bagi versi Kristian pun sama. Mount of Nebo. Tapi Nabi kata, aku tengok. Itu yang Yahudi tanya. Kalau kau tengok Musa, macam mana rupa dia? Itu yang Nabi cerita. Rupa Musa macam ni. Kan? Kemudian sampai ke Baitul Maqdis, maknanya dia dah meninggal Nabi Musa. Kaum dia kata, tak dengar berita ni Musa macam mana ni? Lama duduk dekat Jericho ni. Maka anak murid Nabi Musa bernama Nabi Yusha bin Nun ataupun Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun, dia pimpin Bani Israel untuk maknanya pergi ke Baitul Maqdis dan perang dan diterima sebagai penduduk dekat sana. Itu baru dia duduk balik bersama orang Palestin atau orang Arab memang yang dah ada asal kat situ. Kan? Sebab itu kalau dia kata tu tanah dia, tidak. Itu kita kena tahu. Dia lepas tu datang Nabi Musa. Kan? Ke situ balik. Okey. Kemudian Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Daud ni, tuan-tuan sekalian, dia raja pertama Bani Israel. Sebelum tu orang Palestin ataupun orang tempatan. Dia menjadi raja pertama Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud, dia tolong raja orang Palestin, penduduk tempatan. Nama orang itu Talut. Talut waktu tu satu orang raja nak serang Baitul Maqdis, maka Talut pimpin untuk lawan. Nama orang tu Jalut. Lepas tu pernah dengar tak kalau versi bahasa Inggeris, David and Goliath. David and Goliath tu mana Nabi Daud dan juga Jalut tu. Nabi Daud yang dapat bunuh Jalut, akhirnya dia dapat jadi raja. Itu bermula dia. Kemudian Nabi Daud ada anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian yang bangunkan Baitul Maqdis betul-betul. Kan? Nabi Sulaiman. Okey. Boleh setakat ni? Ke laju sangat ke pening ke? Banyak lagi hadis ni. Boleh Lepas zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, 586 sebelum Masihi. 586 sebelum Masihi, yang saya cerita pada kelas pertama minggu lepas, datang satu orang raja daripada Iraq, daripada Babylon, serang Baitul Maqdis, kemudian hancurkan masjid Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Bagi orang Yahudi punya versi, dia punya sinagog lah, dia punya first temple pada dia lah. Pada kita masjid dihapuskan, Nebuchadnezzar. Tulis saja macam saya sebut minggu lepas,
Tulis je, janji bunyi je. Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar. Okey. Kemudian yang membebaskan orang beriman dan Bani Israel ni adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great daripada Parsi. Cyrus the Great daripada Parsi. Cyrus the Great daripada Parsi. Dan sebagian ulama sirah kata Cyrus the Great adalah Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran. Wallahu alam, itu antara ijtihad ulama sirah. Kan? Sebab raja yang memerintah timur dan barat ni dua orang. Satu Cyrus the Great, satu Alexander the Great. Tapi kalau tengok sejarah, Alexander the Great dia tidak beriman. Dia menyembah dewa. Yang beriman adalah Cyrus the Great. Kan? Jadi sebab itu para ulama sirah kata Cyrus the Great itulah Zulkarnain yang disebut dalam Quran. Kan? Maknanya yang mengurung dua makhluk aneh bernama Gog and Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu akhir zaman nanti akan keluar. Akan keluar, akan merosakkan maknanya dunia ni lah. Okey. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Okey. Jadi Cyrus the Great serang Babylon, selamatkan orang beriman, bagi peluang balik ke Jerusalem. Sebahagian Bani Israel tak balik ke Jerusalem, berterima kasih sangat kepada Cyrus the Great, duduk di Parsi. Sebahagiannya duduk di Parsi. Okay? Jadi yang duduk di Parsi ini dipanggil Yahudi Tayalisah. Tulis dulu. Nanti saya nak cerita dia punya sekuen dia. Yahudi Tayalisah. Yahudi Tayalisah ni, Tailis ni adalah Yahudi yang berbudaya seperti orang Parsi. Ketika orang Parsi itu bercampur-campur agama jadi agama Majusi, Yahudi Tayalisah ni bercampur-campur dia punya agama ni dengan penyembah apinya. Yahudi yang berada di Parsi. Parsi. Okey. Sebagian tadi balik ke Jerusalem kan? Dan Yahudi Tayalisah ni berada di Parsi. Okey. Lalu belum masa sampai satu Masihi ini zaman Nabi Isa AS. Zaman Nabi Isa AS. Kemudian pendekkan cerita, orang Yahudi nak bunuh Nabi Isa, diangkat Nabi Isa ke langit. Dalam Quran Allah sebut, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib, tetapi diserupakan. Diangkat mengikut ulama ahli sirah dekat Jabal Zaitun. Jabal Zaitun ataupun Mount of Olive yang berada di Jerusalem. Kan ada wattini wazaituni waturi sinin hazal baladil amin. Wattini wazaitun, Jabal Zaitun. Waturi sinin, Tursina. Wahazal baladil amin, Mekah. Ini negeri aman. Jabal Zaitun. Jadi kalau kita berpeluang pergi Jabal Zaitun, dekat sana ada satu tempat, ada bekas tapak kaki Nabi Isa AS. Tapi sebelah aja. Para Nabi ni, kalau setengah-setengah keadaan, ketika dapat wahyu, batu dia mencair. Lepas tu kita jumpa tapak kaki Nabi Ibrahim dekat depan Kaabah. Dipanggil Maqam Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibangunkan Kaabah tu, batu tu mencair. Ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Ada tapak kaki Nabi kita Muhammad SAW. Kan? Ada tapak kaki Nabi Isa AS dekat Jabal Zaitun. Tapi satu je lah. Seolah-olah dia diangkat di malaikat, satu je tapak kaki dia itu. Dekat Jabal Zaitun. Kalau berpeluang pergi, boleh pergi sana. Okey? Jadi diangkat Nabi Isa AS ikut setengah ahli sirah 27 Masihi. Okey. Jadi Yahudi masih lagi berada di Jerusalem. Ada dua kan? Jerusalem satu, Tayalisah satu. Betul? Kan Tayalisah berada di Parsi. Okey. 70 Masihi orang Rom hancurkan kota Jerusalem dan juga Masjid Al-Aqsa kali kedua. Kalau bagi orang Yahudi second temple lah. Second temple dia. Temple yang kedua dia dihancurkan pada tahun 70 Masihi. Pada tahun itulah satu kotak. Kotak tu nama dia Ark of Covenant. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil tabut dalam surah Al-Baqarah.
Dalam tu ada ma baqiya min ahli Musa wa Harun, ada barang-barang mujizat Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada setengah pendapat Nabi Sulaiman kumpulkan buku-buku sihir letak dalam tu. Kan? Dan Yahudi memang cari kotak tu. Tabut tu dia cari. Lepas tu dia gali seluruh Palestin, dia gali. Dia belum dapat gali bawah Masjid Aqsa je lagi. Itu pun dia cuba gali pelan-pelan. Kan? Kali orang Islam dapat tahu, bergaduh besar. Stop sekejap. Gali lagi. Kan? Dia memang menggali. Memang dia cari benda tu. Okey. Jadi 70 Masihi orang serang Jerusalem, maka orang Rom dah halau seluruh orang-orang Yahudi. Tak ada lah orang Yahudi ni dekat Jerusalem. Tak ada. Jadi dari bersepah-sepah. Kan? Jadi ada Yahudi Tayalisah, ada Yahudi yang bersepah-sepah. Sampai zaman Islam, orang-orang Yahudi ni ada ikut kerajaan Islam. Ada yang duduk dekat Andalusia. Di Andalusia tu dipanggil Yahudi Sephardic. Tulis nama dia. Nanti boleh tambahkan knowledge review kita. Google cari buku sebagainya. Sephardic ni yang duduk dekat Spain, dekat Spanyol ataupun dekat Andalusia. Ada yang duduk dekat negara-negara Europe, dipanggil Yahudi Ashkenazi. Janji bunyi lah, tulis Ashkenazi. Janji bunyi Ashkenazi. Ada yang duduk di negara-negara Arab, dipanggil Mizrahi. Jadi sekarang ni ada 4 Yahudi. Ada Sephardic, ada Ashkenazi, ada Mizrahi, dan ada Tayalisah. Tayalisah tu tak ada. Tayalisah ada. Okey. Kemudian 3 grup ni pun sama juga, yang daripada Ashkenazi dihalau. Rusia halau ke mana-mana entah duduk. Kan? Sephardic dihalau ketika tombangnya Andalusia. Orang Islam pun kena halau, orang Yahudi pun kena halau. Sephardic ni dia jenis orang yang beragama sikit. Kalau orang Yahudi pakai kopiah juga kan, tapi kecil. Dia bagi kipah, istilah dia kipah. Kita kopiah, dia kipah. Kipah tu kecil jangan pakai yang kecil Dia orang confuse. Ni siapa ni, muka Jawa tapi pakai kipah ni kan. Kipah tu kipah tu adalah orang Sephardic asal dia. Sekarang ni memang orang kat Jerusalem pakai kecil tu. Okey. Begitu juga dengan Mizrahi. Mizrahi ni kadang ada yang dikeluarlah, dihalau dan sebagainya, berbagai-bagai lah. Kan? Jadi yang betul-betul masih tak berpindah lagi ni, Yahudi mana? Yahudi Tayalisah tadi ni. Dan Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Yatba'ud Dajjal. Yang akan mengikut Dajjal nanti adalah Yahudiyah min Isfahan. Faminhum Tayalisah. 70,000 daripada Isfahan, dan mereka daripada golongan Tayalisah ni yang ikut Dajjal besok, yang jadi pemimpin-pemimpin. Macam kita kan dari sudut Islam ada pemegang panji-panji hitam kan, dia juga ada pemegang panji-panji dia. Antaranya adalah daripada Isfahan, Tayalisah. Saya baru balik daripada Parsi, kan? Saya pergi tengok orang Yahudi dekat Isfahan, kan? Dekat dia sinagog dia. Tuan-tuan boleh tulis, nanti search. Dia ada Maula Yakub Sinagog. Maula Yakub Sinagog. Itu pusat Tayalisah kat sana tu. Maula Yakub Sinagog. Kan? Dekat Isfahan. Jadi kita boleh relate lah. Kenapa hadis Nabi SAW mengatakan bahawa orang Yahudi nanti pergi ikut Dajjal, panji-panji, kita panji hitam lah, kita panggil panji pelangi ke pink apa tak kan. Maknanya adalah orang Yahudi daripada Tayalisah, daripada Isfahan. Sebab apa? Dia yang tak pindah ke sana kemari. Dia duduk, jadi dia preserve ajaran-ajaran dia, tapi bercampur dengan ajaran yang Parsi. Bercampur dengan penyembah-penyembah api ni. Sebab tu bila Dajjal keluar,
maka dia mudah untuk mengikut Dajjal. Dajjal tu memang mengajak orang ke arah penyembah syaitan tu, begitu. Okey. Boleh So saya cerita, kita kenal maknanya Bani Israel dulu. Jadi Bani Israel bangsa yang dilaknat oleh Allah dipanggil Yahudi. Itu istilah dalam Quran pun Allah sebut. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi kata orang Nasrani tak betul. Orang Nasrani kata orang Yahudi tak betul. Dua-dua cakap benar, tapi dua-dua masuk neraka. Kan dia cakap benar. Orang Yahudi kata orang Nasrani tak betul, kan dia cakap benar. Orang Nasrani kata orang Yahudi tak betul, kan dia cakap benar. Tapi dua-dua masuk neraka. Sebab dua-dua tu tak betul. Kan? Itu yang apa dalam Quran Allah sebut ayat tu orang Yahudi kata qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Okey. Hadis seterusnya. Hadis ke-8 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu bil buraq wa huwa dabbatu abyad tawilun fawqa al himar duna al baghal yadahu hafirah inda muntaha tarfih farakibtu hatta ataitu baitul maqdis farabatuhu bil halqati allati yarbitu biha al anbiya thumma dakhaltu al masjid wa sallaitu fi rak'atain ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku burak, yaitu tunggangan berwarna putih yang tingginya melebihi keldai namun lebih pendek daripada bakal. Keldai tahu keldai? Bakal ni dia keldai campur kuda. Kan? Dia tinggi daripada keldai. Jadi keldai dia tinggi sikit lah. Nama dia bakal. Orang Melayu kita maki orang dia panggil perkataan tu kan. Tapi pun tak kenal bakal tu apa. Bakal tu dia keldai kacukkan. Dia tinggi sikit. Jadi burak tu fauqal himar dunal bakal. Dia tinggi sikit daripada keldai, rendah sikit daripada bakal. Kemudian satu langkah sama dengan sejauh jarak mata memandang. Maknanya burak punya perjalanan. Kemudian baginda bersabda, maka aku mengendarainya sehingga tiba di Baitul Maqdis. Maka aku menambatnya seperti para anbiya menambatkannya. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan solat 2 rakaat. Dan aku keluar. Maka datang kepadaku Jibril dan membawa kepadaku bejana berisi arak. Arak belum diharamkan waktu itu lagi. Dan bejana berisi susu. Tapi aku memilih susu. Jibril berkata, engkau memilih yang sesuai dengan fitrah, kesucian jiwa. Kemudian ia menaikkan kami ke langit. Sekalian So jadi maknanya ini kisah macam mana Nabi SAW berada di Baitul Maqdis dan Nabi cerita mengenai Baitul Maqdis. Nanti kita akan detailkan mengenai Baitul Maqdis di hadis yang belakang. So maksudnya bagaimana Baitul Maqdis tu dia perjalanan Isra Mi'raj bermula daripada situ. Kemudian Nabi naik dekat tengah-tengah. Nabi tambat burak ni kalau ikut sebagian ulama sirah dipanggil ada bahagian barat. Dinding bahagian barat tu tempat Yahudi antuk-antuk kepala tu. Ada kat situ Nabi mendapat burak. Kemudian Nabi naik ke tengah tu bahagian Dome of Rock tu. Daripada situ kalau ikut ulama sirah Nabi berisra dan Mi'raj. Tengah betul-betul. Jadi orang Yahudi nak kita faham Baitul Maqdis hanya masjid kecil warna kelabu tu je. Padahal Baitul Maqdis 36 ekar. Dia ada 5 buah masjid. 2 atas tanah, 3 bawah tanah. Kita dah cerita pada minggu yang lepas. Okey, hadis seterusnya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aituni fil hijr wal quraish sa'aluni an masrai wa sa'altani asya'u min baitul maqdis lam athbitha fa kuribtu kurbatan ma kuribtu mithlahu qala farafa'u Allahu ili anzuru ilayhi ma yas'aluni an syai'in illa anba'ahum bihi faqad ra'aituni fi jama'ah minal anbiya fa idza Musa qa'iman yusalli fa idza rajulun darab ja'dun ka'annahum rijalin shunu'ah wa idza Isa ibn Maryam alaihi salam qa'iman yusalli aqrabun nas min syabahan urwatun bin Mas'ud
Al-Thaqafi. Wa idza Ibrahim alaihissalam qaim nusalli ashbahun nas bi sahibukum, yakni nafsahu. Fahanatis salah fa'amamtum. Falamma faragtu minas salah qala qailun ya Muhammad hadza maliku sahibun nar fasallim alaih. Faltafattu ilaih fabada'ani bisalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berada di Hijr Ismail, kaum Quraisy menanyakanku tentang Isra. Mereka menanyakanku tentang hal-hal di Baitul Maqdis yang tidak aku ketahui. Maka aku merasakan kesulitan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Rasulullah bersabda, maka Allah menayangkannya Baitul Maqdis untukku hingga aku melihatnya. Tidaklah mereka bertanya kepadaku tentang sesuatu melainkan aku dapat menjawabnya. Dan aku melihat diriku di dalam para jamaah para nabi. Dan aku melihat Musa sedang solat. Dan ia adalah laki-laki yang kurus tegap seperti orang-orang dari Syanu'ah. Dan aku melihat Isa bin Maryam sedang solat. Ia sangat mirip dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, seorang sahabat Nabi. Ya. Dan aku melihat Ibrahim sedang solat. Ia mirip dengan sahabat kalian, yang ini diri beliau sendiri. Maka datang waktu solat dan aku mengimami mereka. Setelah aku selesai solat, ada yang berkata, wahai Muhammad, ini adalah Malik penjaga neraka, maka berikanlah salam kepadanya. Maka aku menoleh kepadanya dan ia mendahuluiku memberi salam. Okey. Dalam hadis ni, ketika Nabi SAW balik daripada Isra Mi'raj, kan? Orang Quraisy ada tiga waktu tu. Pertama orang kafir, yang kedua ahli kitab, yang ketiganya sahabat. Jadi orang Quraisy dan juga ahli kitab bertanya, Muhammad, kalau betul kau telah sampai ke Baitul Maqdis, mesti kau boleh cerita Baitul Maqdis. Kan? Dulu tak ada Google kan? Jadi kalau tak pernah sampai memang tak boleh jawab. Maka ada benda-benda ditanya agak detail mengenai Baitul Maqdis, tapi Nabi kata susah aku nak jawab. Sebab Nabi sampai malam sampai kan. Tapi Allah tunjukkan tempat ini, termasuk para nabi-nabi terdahulu. Termasuk detail cerita mengenai macam mana rupa Nabi Musa, macam mana rupa Nabi Isa AS, macam mana rupa Nabi-Nabi Bani Israel. Ahli kitab kenal rupa Nabi-Nabi mereka. Sebab itu, sebahagian daripada ulama, sebahagian daripada ahli kitab masuk Islam. Sebahagian lagi menolak. Kan? Mana, kalau Muhammad tak sampai, mustahil dia boleh cerita sedetail ini. Kan? Ahli kitab tu. Okey. Kita nak cerita lagi mengenai Bani Israel. Sebab dia ada Nabi cerita mengenai Nabi-Nabi Bani Israel. Kita nak kenal mengenai Bani Israel. Tuan-tuan sekalian. Okey. Kita cerita Yahudi lah apa. Dia kenal kita. Kita pun kena kenal dia. Okay? Tuan-tuan sekalian. Orang Israel ni, ataupun orang Yahudi ni, ada beberapa perkara yang kita kalau kita nak dealing dengan dia, ataupun sekarang ni kita nak tahu mengenai dia, kita kena kenal dia. Kan? Yang pertama, oleh kerana nabi-nabi banyak diutus pada Bani Israel. Jadi nabi-nabi ni dia kan cerita benda-benda gaib. Jadi nature percaya benda gaib ada pada Bani Israel. Bani Israel ni dia suka cerita benda gaib. Kan? Dia lebih khurafat daripada mana-mana bangsa di dunia. Kita rasa orang Melayu kita khurafat kan? Bani Israel lagi khurafat. Badan dia penuh tangkal. Contoh kalau pergi ke sana, kita tak boleh kenal muka orang Arab dengan muka orang Israel. Dia lebih kurang sama je. Orang boleh kenal lah. Kita tak boleh kenal. Tapi kalau kita nak kenal kedai orang Israel ke orang Islam ke, kita tengok kedai orang Israel confirm ada tangkal. Besarnya. Dipanggil Mi'zuzah. Besar ni. Confirm ada tangkal. Jadi dia khurafat. Memang. Dia percaya kepada tangkal-tangkal. Dia percaya kepada benda-benda cerita-cerita gaib dia suka. Saya kalau pergi sana, kalau pakai cincin kan, saya suka menyakat dia. Kata, cincin aku ni kan, malam-malam nanti dia datang mimpi tau. Kau tahu tak? Datang mimpi. Dia suka cerita macam tu. Jual lah kat aku. Mana boleh. Jual lah kat dia. Dia suka. Seprofesional mana. Kan? Seprofesional mana. Dia kalau kena batu, bagi dia suih. Suih setahun hidup dia. Sebab tu, budak baling batu, dia tembak je budak tu. Sebab kena batu tu suih.
Kan? Kalau tuan-tuan tengok dekat Wailing Wall tu, yang tak tahu kepala tu, ada askar yang pakai senapang lengkap, kan? Tendang antuk-antuk nangis tu, itu bukan menyesal. Itu baru lepas baling kena baling batu. Kan? Betul. Itu confirm kena baling. Kan? Jadi macam mana dia percaya benda-benda macam tu. Sebab tu kita pelik. Bani Israel kita pelik. Kenapa dia tak percaya Nabi Muhammad tapi dia percaya hadis Nabi Muhammad? Dia percaya. Kan Nabi sebut besok akhir zaman berlaku peperangan antara orang beriman dengan orang Yahudi, dan semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan bahasa dan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah. Nih belakang ada Yahudi, tangkap dia. Kecuali satu pokok bernama pokok gharqad. Dan dia tanam pokok gharqad tu. Tanam. Rumah dia kat mana pokok gharqad tu, dia tak tinggi. Tapi dia rimbun. Dia rendah je tapi dia rimbun. Kan? Kalau menyuruh memang tak perasan. Dia rimbun pokok tu. So, jangan tanam pokok gharqad dekat rumah kita. Nanti Yahudi menyuruh rumah kita. Rimbun macam tu. Itu dia percaya. Kita pelik. Kau tak percaya Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Tapi kau percaya perkhabaran gaib Nabi Muhammad. Sebab nature benda gaib tu dia percaya kat dia tu. Saya pernah tanya dia. Errol Sharon kan Perdana Menteri dia, kan koma 5 tahun. Dia tanya dia, come on, kau punya perubatan tu tinggi apa? Kau dah tahu dia brain death dah, mati dah tu. Biological mati dah. Apa sebab kau simpan lagi? Dia kata tak. Errol Sharon ni kena sihir orang Islam. Kita sedang cuba ubat. Kan? Lepas 5 tahun, dia isytiharkan meninggal. Saya tanya dia, macam? Tak boleh ubat ke? Tak boleh lah, sihir orang Islam kuat lah. Kita tak boleh lawan. Dia suka cerita-cerita macam tu. Itu memang dia, Bani Israel. Sebab itu dia takut. Tuan-tuan sekalian, dia dah tawan, dia dah bom Gaza, dia dah tawan banyak Baitul Maqdis. Kenapa dia tak rampas Masjid Aqsa? Masjid Aqsa tetap orang Islam boleh sembahyang. Kenapa dia tak rampas dia? Dia tak berani. Sebab dia percaya pada maknanya sial, pada berampas tu nasib dia malang, cilaka dan sebagainya. Dia tak berani benda tu. Itu Bani Israel. Itu memang dia. Dia memang percaya, suka benda-benda macam tu. Yang keduanya, Bani Israel ni dalam darah dia, dalam gen dia, ada gen penakut. Kita cerita ni bukan kita bias tak suka dia tau. Macam mentang-mentang kau tak suka, kau tuduh dia macam-macam. Tak. Tuan-tuan kalau baca laporan-laporan psikologi, memang dalam gen orang Yahudi ada darah penakut. Sebab dia memang sejarah dia kena hambat daripada banyak negara, kena bunuh, dia kena jadi hamba, lari dan sebagainya. Jadi gen penakut memang ada kat diri dia. Kan? Saya boleh bawa tuan-tuan sekalian kajian psikologi mengenai bangsa Yahudi. Dia tak berani bertentang mata dengan kita. Dia pakai senapang apa, kita bentang mata, tengok dia tak berani, dia lari-lari mata dia. Dia ada gen penakut. Kan? Dan dalam peperangan waktu zaman Nabi pun, ketika peperangan Uhud, kan 1,000 orang nak bersama perang, tiba-tiba 300 orang tarik diri, orang Yahudi, takut nak berperang. Tak berani. Kemudian Nabi kepung Khandak 2 minggu kan. Bukan Khandak, apa nama, Bani Qainuqa. Kepung 2 minggu, akhirnya dia menyerah. Dia tak berlawan pun, dia takut. Dia nampak je macam tu, tapi dia penakut sebenarnya. Kan? Dan dalam Quran pun Allah sebut benda tu, itsaqaltum fil ard. Bila dia tak bergerak daripada bumi ni kalau dia ajak berperang. Tak bergerak daripada bumi ni. Itsaqaltum fil ard. Dia memang darah penakut. Kalau bangsa Arab ni disebut dalam Quran bangsa pengkhianat. Al-A'rab asyaddul kufra wan nifaq. Arab kalau tak beriman paling kufur, paling munafik. Itu kelemahan bangsa Arab pula. Kan? Dia sebab tu kalau tengok sejarah bangsa Arab, dia penuh dengan pengkhianatan. Tuan-tuan, kita bicara mengenai tombangnya khalifah pada 1924. Kita marah kepada Kamal Atatürk. Itu kita rasa dialah faktor tunggal. Tapi dia salah satu faktor. Antara yang menyumbang besar juga adalah pengkhianatan bangsa Arab. Kan pernah dengar nama Laurent Arabia? Laurent Arabia, dia jumpa ketua-ketua Arab ni, dia jumpa Sharif Hussein. Dia janjikan Sharif Hussein, jom. Apalah kau nak ikut orang Turki pula. Jom, khianat bangsa Turki. Nanti kalau tombang khalifah, aku lantik kau jadi khalifah.
Itu digerakkan revolusi Arab pada 1916. 1917 Baitul Maqdis jatuh ke tangan British. Kan? Jadi 1924 Khalifah tombang, Syarif Hussein jumpa British. Okey, aku dah bersedia jadi khalifah. Okey, bawa semua keluarga engkau pergi Cyprus. Kita nak buat petabalan. Sampai di Cyprus, dipenjarakan dia dan keluarga dia. Kubur ada di Cyprus. Keluarga-keluarga dia. Kalau pergi Cyprus boleh tengok dekat Larnaca. Ada kubur keluarga-keluarga Syed Hussein. Syed Hussein. Kan? Sedih dia sebab perkhianatan tu, dia pun kena khianat dengan British. Dan Baitul Maqdis tombang kepada British dan dibagi negara Palestin kepada Israel. Jadi dia sedih, dia minta untuk sembahyang di Baitul Maqdis. Terbang dia daripada Larnaca sampai ke Amman, meninggal dia, tak sempat untuk sembahyang. Kan? Tapi dimakamkan sekitar Baitul Maqdis. Jadi maknanya itu orang Arab. Orang Arab. Jadi dia memang bangsa penakut. Sebab tu tak ada apa-apa sangat pun dia tu. Kan? Cuma tuan-tuan sekalian, saya nak kongsikan cerita pada hari ini. Saya selalu bawa kisah ini. Kan? Siang dah pernah dengar, saya tak kira. Saya nak cerita lagi. Kan? Biar dengar lagi. Okay? Cuma dia, satu hari, saya bawa rombongan pergi ke Baitul Maqdis. Sebahagian dia budak-budak muda, sebahagiannya orang yang tidak muda. Bukan orang tua sensitif. Orang tidak muda. Orang muda dan orang tidak muda. Jadi geng muda ni semangat ni. Kita nak jadi orang Melayu pertama diving dekat Palestin. Boleh tak atur? Kita boleh, insyaAllah boleh. Dan yang tidak muda, maknanya lawat makam-makam. Yang muda tu saya lead sendiri untuk pergi ke diving. Saya sampai di Eilat. Eilat ni 200 km daripada Jerusalem. Sampai di Eilat, dia minta lesen. Minta lesen diving, dia bagi lesen. Minta buku log, kita diving ada buku log. Tapi biasa orang travel tak bawa buku log, bawa buku kan? Tak bawa. Kalau tak bawa, kami anggap engkau dah lama tak diving, lebih 6 bulan tak diving. Jadi kerana lebih 6 bulan, dia kena refresh course. Kena buat refresh. 1 jam atas darat, 1 jam dalam air. Bersama saya, ada masalah yang kena juga. Dia ajar satu. Tuan-tuan sekalian, tak skip satu tajuk pun. Masalah itu sampai kata, come on lah, kau tengok kita pegang tank ni, baru kau tahu kita biasa ke tak. No. Tak skip satu. Dalam air pun sama, tak skip tajuk tuan-tuan sekalian. Satu. Kita diving di Mesir. And di Dahab ni dia ada satu blue hole. Blue hole ni kalau ikut kajian, antara pandangannya adalah tahi bintang jatuh, boom, membentuk satu lubang 3 kali padang bola sepak, beratus meter bawah tu. Jadi kita melangkah, terus 100 meter bawah tu. Kan? Diving di blue hole. Aku nak diving ni. Kau diver ke? Betul diver. Ada lesen? Ada. Tengok lesen. Sorry tak bawa lah. Betul ke diver ni? Betul. Okey. Ambil peralatan sana. Ambil tank kat sana. Jangan lupa bayar sini. Kau terjun ke situ. Check pun tak tuan-tuan sekalian. Sebab itu blue hole, nama lain dia adalah diver cemetery. Perkuburan para diver. Blue hole, nama lain dia diver cemetery. Banyak orang meninggal kat situ. Sebab tak check. Pakai pengakuan je. Habis saya diving, saya nak makan. Jadi walaupun ada fatwa sebahagian negara Arab, sembelihan orang Yahudi boleh makan, tapi saya tak tergamak nak makan. Orang Yahudi ni ahli kitab, kalau sembelih disebut nama Allah, Shamshim, itu bismillah dia lah. Shamshim dia baca. Jadi maknanya dia baca, dan halal bagi Yahudi ni namanya kosher. Tuan-tuan kalau pergi naik kapal terbang, tak ada makanan halal, boleh minta kosher. Itu halal, istilah halal bagi Yahudi. Dan kalau pergi US ke mana, tak jumpa kedai halal. Kalau nak makan daging, boleh beli kedai kosher sebab ada fatwa dia. Tapi saya tak tergamak. Jadi saya pun cari kedai makan seafood. Saya ingat lagi, nama kedai itu Ginger Asian Seafood. Ginger Asian Seafood.
Jadi siapa buka menu? Tengok menu, ada Tom Yum Big Prawn. Wish, Tom Yum? Mental saya block terus tau. Yahudi ni Tom Yum, bola yang meripik betul kat pasti Tom Yum kan. Sebab apa? Saya biasa kat negara Arab kan, Asian restaurant kita pun masuk. Minta kari rasa kari, minta masak lada rasa kari, minta pedas rasa kari, minta tom yum rasa kari, semua rasa kari. Saya biasa dengan Arab macam tu. Dia pun merepek si Yahudi, tom yum pula dia kan. Tapi tak ada apa-apa nak makan, saya pun tak tom yum. Tak lama lepas tu datang tom yum. Saya tengok, rupa tom yum lah ni. Cium, bau tom yum lah ni. Rasa, sebiji tom yum kat negara kita. Saya siap panggil chef dia. Sini jap. Mana kau belajar masak tom yum ni? Dia kata aku belajar kat Thailand. Barang mentah ni semua daripada Thailand. Tuan-tuan, kalau dia kata tom yum sungguh. Kan? Jadi, Yahudi bangsa biasa. Cuma dia, kalau dia buat kerja sungguh-sungguh. Itu dia. Dan itulah attitude yang Nabi ajar pada seluruh dada orang Islam. Nak buat kerja jangan main-main. Allah menyukai seorang membuat pekerjaan ayyutqinah wa in qalla. Sungguh-sungguh walaupun kecil. Itu kan dia ajar. Jangan tangguh kerja. Kan dalam hadis Nabi sebut, jangan tangguh kerja. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Jangan kamu kata benda yang kamu boleh buat pada hari ini aku akan buat pada hari esok. Kan? Jangan buat kerja cincai-cincai. Buat kerja sungguh-sungguh. Rumah kita Allah dah amanahkan sebagai rumah. Jaga betul-betul. Ini balik nanti tengok store rumah. Macam-macam benda ada. Kan? Tika koyak dah 3 tahun ada. Kipas patah ada kat situ. Kan? Kita servis kereta dah 5 tong kereta minyak hitam tu ada baki suku. Ada lagi. Satu kalah, sampah buang kemas. Dapur kita buka laci dapur. Plastik dah 3 tahun, 4 tahun ada kat situ. Kan? Bawa katil, hadiah kahwin 20 tahun lepas. Cawan tu pun dah outdated dah. Kan? Brand tu orang tak pakai dah. Ada dalam tu. Buka lah pakai. Kan? Jadi dia buat kerja sungguh-sungguh. Itu yang memang kita kena ada. Dan itu memang sepatutnya orang Islam. Dan itulah orang Islam dulu. Buat kerja tak main-main. Kan? Tahu-tahu sekalian ya. Orang Yahudi ni dia biasa je. Cuma itu memang dia. Kan? Dia memang ada darah penakut. Ya. Orang Melayu, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tahu tak? Apa kelebihan bangsa Melayu? Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan sekalian? Orang Melayu ni, dia berani mati. Benda ni bukan kita mentang-mentang kita orang Melayu tau. Kita mentang orang Melayu, kau pandai lah kan klaim lebih-lebih orang Melayu. Tuan-tuan baca sejarah, orang Melayu terkenal dalam gen dia ada darah amok. Amok tu bukan mengamuk yang kita marah kat laki kita baling pinggan itu mengamuk Baling pinggan bagi cawan tu mengamuk. Amok ni maknanya apabila dah sampai satu stage dia berani mati. Amok ada kat bangsa Melayu je. Amok ni. Kan tuan-tuan tengok kamus. Perkataan amok hanya bangsa Melayu. Ingat tak kes rempang kes ketika Pulau Lingga tu kan General TNI kan dia bagi ucapan, dia kata bangsa Melayu ni dia ada satu benda bernama amok. Kalau amok Melayu tu kalau diorang dah sampai satu stage tak ada siapa yang boleh lunturkan lagi benda amok tu. Maknanya berani mati. Kan dalam gen kita ada tau. Ini bukan kita claim. Memang ada benda tu. Kan? Sebab tu kita ni tuan-tuan sekalian, kita kena tahu kita punya darah ni apa. Kita punya gen ni apa. Kan? Dan buat kerja betul-betul. Kan? Benda main-main buat betul-betul pun jadi hebat. Benda main badminton kan main-main. Buat betul-betul pun jadi hebat. Ada pertandingan ni, orang respect. Kan? Apa lagi? Naik basikal. Kalau time letua dia Langkawi tu, kejap-kejap jumpa kat Kajang, kejap-kejap jumpa kat Kelang, kejap-kejap jumpa kat Shalam, orang ada basikal tu. Sungguh-sungguh, benda tu main-main, dia buat sungguh-sungguh pun nampak hebat. Kenapa benda betul-betul kita buat main-main? Benda betul-betul, buat betul-betul. Ada masjid, makmurkan betul-betul. Ajak orang ke masjid betul-betul. Tahu benda betul-betul jadi hebat.
Kan? Ini benda betul-betul buat main-main. Benda main-main buat betul-betul. Kan? Tuan-tuan sekalian. Jadi dalam darah kita dia beza. Darah kita ini bukan kita klaim sebab kita orang Melayu. Tuan-tuan bacalah sejarah, bacalah maknanya perbahasan ada psikologi bangsa-bangsa. Bangsa dalam dunia ni dia ada beberapa bangsa besar. Bangsa Bani Israel, bangsa Arab, bangsa Aryan. Bangsa Aryan ni ada yang ke timur, ada ke barat. Kalau ke barat dia jadi bangsa Jerman. Yang timur jadi bangsa Parsi, itu bangsa Aryan. Bangsa Slavik ni bangsa negeri Tantan tu. Uzbekistan, Tajikistan dan juga Rusia. Kan? Dan ada bangsa Rom bangsa Eropah, US tu bangsa Rom. Ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Itu bangsa-bangsa besar dunia. Kan? Kita tahulah kelebihan kita. Kan? Dan orang Mak Saleh ni dia memang tulis buku untuk lemahkan semangat kita. Orang Melayu ni tak berani lah, tak boleh berniaga lah, pemalas lah. Dan biar kita percaya. Padahal benda tu tak betul pun. Kan? Jadi maknanya dalam darah kita ni dia ada satu yang tersimpan. Kan? Maknanya yang istimewa. Nanti kita bahaskan dalam kelas-kelas yang lain insyaAllah. Muslimin dan muslimah rahmatullah sekalian. Okey. Itu mengenai Yahudi. Pertama dia bangsa pengecut dan dia paling khurafat. Okey, kita tengok hadis yang ke 10. 10. Okey. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qala lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Masjid Aqsa asbaha yatahaddatsu an-nas bizalika fartada an-nas mimman kanu amanu bihi wa sadaquhu wa sa'u bidzalika ila Abi Bakr faqalu hal laka ila sahib yaz'amu annahu usriya fihi lail ila al-Baitul Maqdis qala aw qala dhalik qalu na'am qala la in kana qala dhalika laqad sadaqa qalu aw تصدقه أنه ذهب الليل إلى البيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخير السماء في غدوة أو روحة ولذلك سمي أبو بكر الصديق. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dijalankan di malam hari Allah Subhanahu wa taala di Masjid Aqsa, maka di pagi harinya orang-orang banyak berbicarakan itu dan mereka hampir-hampir murtad dari sesiapa yang dahulunya beriman dan benarkan Rasulullah SAW. Maka mereka mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan berkata, apakah kamu berpihak kepada sahabatmu? Ia menyatakan bahawa malam tadi itu ia diperjalankan di Baitul Maqdis. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apakah ia benar-benar mengatakan demikian? Mereka berkata, ya. Abu Bakar berkata, jika ia berkata seperti itu, maka ia benar. Mereka berkata, engkau membenarkan bahawa ia pergi tadi malam ke Baitul Maqdis dan datang kembali sebelum fajar? Abu Bakar kata, ya. Sesungguhnya aku akan membenarkannya, bahkan jika ia pergi lebih jauh lagi. Aku membenarkan khabar dari langit yang ia terima di pagi hari atau sore atau petang hari. Karena itulah Abu Bakar digelar As-Siddiq, iaitu yang membenarkan. Okey, tuan-tuan sekalian. Ketika Nabi balik daripada Isra Mi'raj, ramai orang ragu-ragu. Dan ramai orang macam betul ke, kan? Ramai orang lagu, ramai orang kata betul ke? Ada yang tak percaya dan ada yang maknanya goyah iman dia. Ketika ditanya pada Sayyidina Abu Bakar, kau percaya ke apa yang Nabi sebut? Abu Bakar kata apa? Kalau lebih pelik daripada itu pun aku percaya. Lebih pelik, lebih jauh, kalau dia pergi Baitul Maqdis, lebih jauh, lebih pelik daripada itu pun aku percaya. Maka Sayyidina Abu Bakar digelar As-Siddiq. As-Siddiq itu makna orang betul-betul benar iman dia. Jadi hadis ini kita nak cerita mengenai bagaimana kita perlu mencontohi keimanan Sayyidina Abu Bakar, iaitu apa yang Nabi sampaikan adalah benar. Antara orang yang pernah membenarkan kata-kata Rasulullah antaranya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dia betul-betul percaya Konstantinopel akan tombang. Maka dia percaya, dia berusaha dan tombang kota Konstantinopel. Tuan-tuan sekalian, banyak lagi hadis-hadis Nabi akhir zaman mengenai kita, kan, di akhir zaman. Jadi kita belajar hadis-hadis ni, kan, maknanya kita percaya dan kita berusaha, kan, maknanya ke arah yang lebih baik dan apa yang Nabi ajarkan itu. Mudah-mudahan kita juga digolongkan sebagai orang yang as-siddiq, kan orang yang akan bersama Nabi besok
alladzi an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siddiq ni mana orang betul iman dia tu. Benar-benar dia ikut apa yang diajak Nabi SAW. Okey. Kita habiskanlah lagi dua. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum Quraisy mendustakanku. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah SAW qala, lamma kadzabani Quraisy, qumtu fil hajar, fajilla Allahu li Baitul Maqdis, fataqiftu akhbiruhum an ayati wa ana anzuru ilaih. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum Quraisy mendustakanku, aku berdiri di Hijr, Ismail. Tiba-tiba Allah menampakkan padaku Baitul Maqdis, sehingga aku dapat mengkhabarkan kepada mereka tentang tanda-tandanya, sedangkan aku terus melihatnya dengan mata kepala pada saat itu juga. Nabi SAW ketika ditanya Baitul Maqdis, kan, Allah bukakan, oh ni tempat ni, tempat ni, tempat ni, tempat ni. Okay? Jadi di malam kuliah ni saya nak cerita sikit mengenai Baitul Maqdis biar kita kenal. Kita biasa tengok gambar dia. Tuan-tuan, Baitul Maqdis tu lebih kurang 36 ekar. Semua itu adalah kiblat pertama. Kan? Kiblat pertama. Jadi dulu orang sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Atau orang beriman juga, Nabi dapat ibadah sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Kan? Selama maknanya 17 bulan ataupun 16 bulan menurut hadis, maka barulah ibadah solat dihadapkan ke Kaabah. Dulu Kaabah untuk ibadah haji semata-mata. Solat adalah ke arah Baitul Maqdis. Dia adalah kiblat pertama. Orang Yahudi masih menganggap itu kiblat. Sebab orang Yahudi kalau sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Masuk dalam pintu Baitul Maqdis, masuk pintu Baitul Maqdis, kita mula daripada kiri. Bayangkan. Sebelah kiri dia ada makam Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi makam Nabi Sulaiman dia ada penjara jin. Penjara jin di bawah. Nabi Sulaiman boleh memerintah jin. Kan? Dan ada jin-jin yang engkar dan mungkar di penjara. Waktu kursus sejarah Baitul Maqdis dengan Imam Masjid Aqsa, Imam tunjukkan ini penjara jin. Saya tanya Imam, Mam, ada lagi tak jin kat sini? Dia tarik tangan saya, dia kata, kau jangan tanya, jom kita jalan. Jadi penjara jin. Atas penjara jin tu, dia rumahnya Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali tulis kitab Ihya Ulumuddin. Nabi Imam Ghazali, dia memulakan kitab Ihya dekat masjid Masjid Umawi dekat Syria dan menghabiskan dekat Baitul Maqdis. Okey, sebelah kiri ya. Okey, tuan-tuan sekalian. Kemudian berjalan ke depan ke depan dia ada pada masjid utama tu, dekat masjid utama, Masjid Kibli dipanggil Masjid Kibli tu maknanya masjid Kibli tu masjid pertama. Kemudian dekat bawah Masjid Kibli tu bawah dia dipanggil Masjid Qadim. Masjid Qadim tu masjid bawah tanah yang saya sebut. Dia ada perpustakaan Hittiniyah. Perpustakaan Hittin. Dekat situ ada lebih 500,000, setengah juta manuskrip dan kitab-kitab lama kat situ. Kan? Kalau kita datang dan imam percaya, imam bagi kat kita je. Nah, bawa balik. Selamatkan. Dan saya pernah sebut, Yahudi pernah bakar Masjid Aqsa, bukan masjid itu. Dia nak bakar perpustakaan bawah tu. Kan? Dia nak hanguskan perpustakaan bawah tu. Banyak macam-macam sejarah yang ada kat situ. Ada manuskrip yang tak ada kopi dia. Hanya satu-satunya kopi kat situ. Bersama saya ada satu kitab perubatan Islam. Kan? Itu satu-satunya kopi yang ada kat dunia. Perubatan Islam, Al-Marad, penyakit apa, Al-Alamat, dia punya simptom apa, Al-Ilaj, dia punya ubat apa. Kan? Saya belum sempat terjemahkan semua. Sampai para ustaz kat sini nak sama terjemahkan untuk manfaat kita. Ada kitab tu dengan saya. Tebal ni tuan-tuan sekalian. Kan? Tebal ni saya cuba terjemahkan tak habis-habis sampai sekarang. Kitab bahasa Arab ni. Itu kitab Hittiniyah. Okey. Kemudian Baitul Maqdis ni tuan-tuan sekalian, kan? Dia ada dekat Baitul Maqdis tadi, dekat masjid utama, dalam dia tu yang belah atas Masjid Kibli, dalam tu ada makam Arba'in. Arba'in ni 40. Dia tempat berkumpulnya 40 wali abdal. Dekat Syam ni dia ada wali abdal, bilangannya 40 orang. Meninggal seorang akan diganti dengan seorang lagi. Mereka wali abdal ni akan membuat persidangan dekat Masjid Aqsa. Bila? Wallahu alam. Imam pun tak tahu bila. Ada 40 orang wali kat situ. Dekat Syam ni ada 40 orang wali
Kemudian belakang tu dia ada mihrab Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dia ada mihrab Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dia berdoakan dia lambat dapat anak tu. Dia dalam Quran Allah sebut iznada rabbahu nidaan khafiyah. Dia kalau berdoa sedih doa dia. Khafiyah ni mana doa bersedih doa dia. Kan kita boleh contohi jangan doa marah-marah tunjukkan Tuhan kuasamu ya Allah. Laki marah kat laki doa macam tu jangan. Doa ni nidaan khafiyah lembut. Okey. Apa lagi kat Baitul Maqdis? Dekat ada Dome of Rock. Dome of Rock tu dia apa nama kubah warna emas tu. Kubah warna emas tu dekat situ permulaan Nabi Isra Mi'raj. Mengikut sebahagian ulama sirah. Okey. Dekat belakang tu dia panggil Balad Aswad. Balad Aswad ni batu berwarna hitam. Kalau ikut Imam Masjid Aqsa, di situ ada Nabi Khidir bersolat di situ. Setengah-setengah keadaan. Nabi Khidir Nabi Khidir ni antara kalau disebut dalam sirah masih hidup lagi. Kan? Setiap kali pergi saya tunggu, saya usah je masa tu tapi tak pernah jumpa dekat situ Balad Aswad dia panggil Okey. Kemudian ada apa lagi? Tuan-tuan silan Kemudian dia ada dia panggil Kubah Anbiya. Kubah Anbiya tempat Nabi sembahyang bersama para anbiya. Kemudian ada Kubah Silsilah. Kubah Silsilah tu tempat Nabi Daud alaihissalam dia menghukum. Kerana Nabi Daud kan raja dan juga hakim. Dia menghukum. Ini salah ni, salah ni, salah ni, salah ni. Kan? Apa lagi? Di sebelah kalau kita ke depan ni di sebelah kanan dia ada tempat Nabi menambak burak. Kan? Jadi kerajaan Utsmaniyah letakkan satu gelung bulat sebagai simbol Nabi menambak burak kat situ. Kan? Kemudian di sebelah kiri dia ada bilik Siti Maryam. Siti Maryam ni dia khidmat bersihkan Baitul Maqdis. Jadi dia petang-petang dia akan rehat kat situ. Maka kalau rehat kat situ tu Nabi Zakaria akan bawa makanan. Tapi sampai-sampai ada makanan Nabi Zakaria. Itu sekitar mengenai Baitul Maqdis. Jadi Nabi SAW menceritakan agak detail kepada ahli kitab sampai apa kata ahli kitab, oi kalau Muhammad tak sampai mustahil dia boleh cerita benda tu. Dulu tak ada Google, tak ada YouTube. Sekarang ni tak sampai pun kita boleh cerita dengan detail. Sebab ada YouTube boleh tengok gambar sebagainya. Dulu mustahil boleh cerita kalau tak sampai. Okey, sekian saja tuan-tuan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami, ya Allah. Orang yang mempunyai hak ke atas kami, ya Allah. Dan kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara kami yang berada di Palestin, ya Allah. Bantulah saudara kami yang berada di Gaza, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami walau di mana mereka berada dan pada ketika masa, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.